Okey, jadi gandaan sepunya anda sudah boleh faham. Jadi sekarang kita pergi yang terakhir iaitu GSTK. Apa yang dimaksudkan dengan GSTK ini? Okey, GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Terkecil maksudnya paling kecil. Betul atau tidak? So, maksudnya kita tengok, contoh kita tengok. Gandaan bagi 3, gandaan bagi 5. Tadi kita sudah senaraikan gandaan sepunya. So, antara gandaan sepunya ini, gandaan sepunya yang mana satu paling kecil. Okey, gandaan sepunya 15, 30, 45 dan banyak-banyak lagi di belakang. Sebab soalan ini dia hanya minta 3 sahaja. So, kalau soalan dia minta GSTK, tentukan GSTK bagi 3 dan 5. Senang saja kan? Antara 15, 30, 45. Mana satu merupakan nilai yang paling kecil? Gandaan sepunya terkecil. Cikgu rasa semua orang tahu kan, iaitu 15. Jadi kalau soalan cikgu, tentukan, ni soalan dia tukar, tentukan GSTK bagi 3 dan 5. Jadi senang saja. Apa yang kita buat? Kita senaraikan seperti biasa, gandaan bagi 3, gandaan bagi 5. Lepas tu kamu tengok mana satu gandaan sepunya yang pertama, iaitu gandaan sepunya nilai dia paling kecil. Gandaan sepunya terkecil, GSTK. Jadi ialah GSTK bagi 3 dan 5 ialah 15. Okey. So, soalan yang kedua tadi, ini dia. Okey. Cikgu tukar soalan. Tentukan GSTK bagi 4 dan 6. So, anda buat macam biasa. Senaraikan gandaan bagi 4, gandaan bagi 12, bagi 6 juga. Lepas tu kita dapat tahu 12 dia merupakan gandaan sepunya yang pertama. Iaitu gandaan sepunya terkecil. Nilai yang paling kecil. Jadi 12 ialah GSTK bagi 4 dan 6. Soalan 3 tadi pun sama. GSTK bagi 5 dan 8. Jawapan kamu 40. Sebab GSTK bermaksud gandaan sepunya terkecil, iaitu gandaan sepunya yang mempunyai nilai yang paling kecil. So, anda mesti tahu gandaan sepunya nilai yang paling kecil, mestilah dia merupakan gandaan sepunya yang pertama. Okey? Okey. Jadi sebenarnya selain daripada cara ini, selain kamu senaraikan gandaan, kita ada lagi cara yang kedua macam mana anda tentukan GSTK. Okey, tentukan GSTK bagi 4 dan 6. So, kita cuba tengok soalan tadi Okey, soalan tadi. Okey, ini soalan. 4 dan 6. GSTK bagi 4 dan 6, jawapannya ialah 12. Kalau ikut contoh yang kita buat tadi jawapannya ialah 12. Okey, cikgu tulis di sini. Jawapan 12. Okey, so kita cuba guna kaedah yang jenis kedua, iaitu kita panggil kaedah pembahagian berulang. Okey, tentukan GSTK bagi 4 dan 6 menggunakan kaedah pembahagian berulang. Jadi macam mana kaedah ini kamu buat? Okey, sebenarnya kaedah ini dia lebih kurang sama dengan FSTB, iaitu faktor sepunya terbesar. Cuma ada sedikit-sedikit perbezaan. Okey, so sekarang mari kita tengok macam mana mau buat 4, 6 di sini. Okey. So, kita tentukan nombor. Okey, di mana anda boleh bahagi. Okey, contohnya cikgu mula dengan nombor 2. 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Betul. Kalau untuk FSTB, kalau anda masih ingat FSTB, iaitu faktor sepunya terbesar, ini tidak dapat bahagi dengan nombor sudah kan? Sebab tak ada nombor yang boleh dibahagi lagi. Kedua-dua tak dapat dibahagi tepat lagi dengan satu nombor. Maka kalau untuk soalan ini, soalan cikgu ialah FSTB,
Jadi 2 ialah jawapan anda. Okey, betul? Jadi kalau untuk GSTK, kita perlu sambung lagi. Okey? Salah satu dia boleh bahagi, kita sambung lagi. Okey, contohnya 2. 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 tak dapat kan? Kalau tak dapat bahagi, kita bawa nombor di sini pergi ke seterusnya. Tak payah bahagi. Okey, so sambung. Jadi sekarang 3. Ini tak dapat kan? So kita tulis saja 1 di sini. Okey, 3 bahagi 3, 1. So di mana anda akan berhenti? Sampai kamu tengok yang di bawah ini dia menjadi 1. Okey? So maksudnya pembahagian ini dia akan diteruskan sehingga semua hasil bahagi di sini adalah 1. Maka GSTK ialah kita ambil 2 darab 2 darab 3. Itu jawapan anda. Iaitu 12. Okey, 12. Boleh kan? Senang saja. Okey, senang. Okey. Kalau masih tidak faham, cikgu bagi. Tentukan GSTK bagi 5 dan 8. Menggunakan kaedah pembahagian berulang. So, 5, 8. Okey, mula-mula kita bahagi dengan 5 terlebih dahulu. 5 bahagi 5, 1. 8 kita tambah bahagi 5, tak apa. Kita tulis 8 ini bawa ke seterusnya. Okey, kita bawa saja. Kalau dia tidak dapat bahagi, kita bawa pergi next. Okey, sekarang kita sambung. 8. Okey, ini dia tak dapat bahagi. Dia sudah menjadi 1 kan? Bagus, sebab dia sudah jadi 1. Okey, 8 bahagi 8, 1. Jadi, masih ingat cikgu cakap pembahagian akan berhenti sehingga pembahagi di sini menjadi 1. Okey. Hasil bahagi di sini menjadi 1, anda henti.